Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Inspirasi kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat sejahtera kami ucapkan kepada anda semua. Hari ini 15 Julai 2021, hari Khamis bersamaan dengan 5 Zulhijjah. Bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Hawa Rizwana Rizwan. Ya, 15 Julai dah kan Uyaina, dah separuh bulan Julai dah. Apa pun kita harapkan kepada anda, walau apa pun yang sedang anda lakukan ketika ini, harapnya anda semua dalam keadaan tenang, insya-Allah. Sebab seperti yang kita semua tahu, pada hari semalam dan hari sebelumnya kita dikejutkan dengan jumlah kes COVID-19 yang cukup tinggi. Betul, kalau kita lihat semalam, kesnya adalah sebanyak 11,618 kes, meningkat berbanding hari sebelumnya 11,079 kes. Tambahan pula kalau kita lihat Uyaina di portal ataupun laman media sosial yang dikongsikan tentang varian Delta yang pastinya membuatkan lebih mudah untuk virus COVID-19 ini merebak. Itu yang kita risaukan. Betul tu Hawa, dan saya kira kalau kita lihat kes kematian pula dicatatkan sebanyak 1,018 kes dan Selangor masih lagi menunjukkan kes tertinggi yang dicatatkan iaitu lebih daripada 5,000 kes, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menggusarkan. Walaupun kita masih lagi berada dalam tempoh PKP dan PKPD, diharapkan usaha kita rakyat Malaysia bersama-sama ini akan membuahkan hasil tidak lama lagi. Kekal berada di rumah, kekal positif, dan semoga kita semua dapat mengharungi cabaran PKP ini bersama-sama. Seperti yang dikongsikan tadi kan, jika anda mempunyai apa-apa gejala, simptom seperti batuk yang berpanjangan dan sebagainya, segera dapatkan rawatan. Jangan pergi berjumpa dengan orang ramai, jangan keluar bekerja dan sebagainya. Baik, Hawa, hari ini ada sesuatu juga berita menarik yang kami, kisah-kisah menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tetapi ada satu kisah yang agak mengejutkan yang baru sahaja dikongsikan di laman portal news ataupun berita, yang mana seorang guru telah pun ditemui meninggal dunia di dalam rumahnya setelah kanak-kanak, maksud saya pelajar, yang mana seharusnya menduduki peperiksaan dan kertas soalan itu pula tidak dimuat naik oleh guru tersebut. Setelah dipersoalkan oleh para pelajar dan juga guru-guru yang bersama-sama dengan pelajar ini tadi, difahamkan mayat beliau telah pun ditemui di ruang tamu. Dan ini juga telah mengejutkan bukan sahaja pelajar-pelajar tersebut tetapi guru-guru dan ahli keluarga guru ini tadi. Diharapkan guru ini ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman di syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Pastinya pelajar-pelajar itu merasai kehilangan guru mereka tu ya Uyaina. Baiklah, ini pula satu kisah yang pastinya seharusnya menjadi inspirasi kepada kita semua. Wanita ini, selebriti ini pastinya perlu diidolakan oleh kita semua, iaitu Ayu Damit, yang kini digelar seorang usahawan cilik kerana merupakan seorang usahawan yang cukup berjaya. Dipandang rendah, sanggup bergelumang dalam lumpur, namun beliau tidak kisah, seorang penyanyi. Namun beliau dan suami sememangnya telah membuahkan hasil yang lumayan melalui perniagaan cili padi mereka. Wanita ini memang cukup rajin, telah membuka sebuah kafe dan pelbagai produk berkaitan cili padi. Tahniah kita ucapkan kepada Ayu. Dan terus berkembang maju dan memberi inspirasi kepada kita semua. Kecil-kecil cili padi, mungkin itulah yang sesuai dikatakan kepada Ayu Damit sebab kecil saja orangnya. Okey, baik, kami juga nak berkongsi dengan anda pilihan TikTok untuk minggu ini berkaitan dengan cara memasak yang betul dan juga macam mana nak menghapuskan lipas. Jom sama-sama kita saksikan. Kenapa kuali baru ni kena bakar? Jika kuali baru tak bakar, ia akan senang berkarat dan masakan pun mudah melekat. Mai Richard tunjuk macam mana nak bakar kuali baru. Jangan terlalu laju pacuwe, tahan tenaga kita goyang santai. Kasih tempo biar keringat santai, sengaja bikin plantai, sing minyak plantai.
Okey, mula-mula korang letak minyak masak yang terpakai yang ada kat rumah korang tu. Lepas tu letakkan sikit mentega. And then korang biarkan dalam kereta, biarkan 1 malam. Esok korang ambil, korang tengok sendiri apa yang korang dapat. Wow, menariklah tips untuk menghapuskan lipas tu. Tadi boleh saya cuba lepas ni. Ya, betul. Sama-sama kita belajar dari situ. Ya, betul. Baik, hari ini ada pelbagai yang kami nak kongsikan dengan anda. Antaranya adalah berkenaan dengan para usahawan PKS. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda. Dengan pakej serendah RM5,000, anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima, termasuk TV, radio, surat khabar, digital dan e-dagang Wow Shop. Dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal sahaja. Jadi anda boleh hubungi kami di Kita Malaysia @mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Tertakluk kepada terma dan syarat. Wah, tak boleh dilepaskan ni kan? Jadi jom sama-sama kita saksikan. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Saya kira ini adalah satu berita baik untuk semua usahawan, jadi jangan lepaskan peluang. Baik, seterusnya kami juga ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu drama yang telah pun mencetus fenomena di Malaysia, iaitu drama yang mendebarkan jiwa jutaan penonton di Malaysia kini di TV9. Antara konflik bahagia, rasa cinta dan konspirasi harta dengan lakonan hebat Nat Zainal, Nazim Othman, Elvina Mohamad, Elvin Chong dan ramai lagi yang tiada tandingannya. Anda telah ditakdirkan untuk menonton kembali Takdir Yang Tertulis setiap Isnin dan Selasa 9.30 malam. 2 episod berturut-turut di TV9. Saksikan juga di Astro 149 dan saluran My Freeview 109. Setelah seharian bekerja, kan anak-anak pun dah belajar dari rumah, pada waktu malam bolehlah berehat dan menonton Takdir Yang Tertulis. Betul. Saya secara peribadi sangat-sangat suka dengan lagu OST untuk drama Takdir Yang Tertulis ni, iaitu Kendati yang dinyanyikan oleh Emilia. Nak dengar nyanyi-nyanyi lah? Jangan. Okey, Hawa, hari ini apa topik yang kita nak bincangkan, Hawa? Hari ini kita akan bincangkan tentang sebuah topik yang pastinya kalau anda lihat perkongsian sejak kebelakangan ini ataupun tular baru-baru ini mengenai seorang pemuda. Okey, ada orang di sekeliling nampak satu kebakaran di sebuah apartmen. Disangkakan kebakaran. Rupanya apabila bomba tiba, pemuda itu sedang melakukan pemujaan rupanya. Jadi ini sebenarnya berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu sihir cyber. Dan saya sebenarnya tertarik untuk membaca salah satu respon yang diberikan kepada saya di Instagram akaun saya berkenaan dengan topik hari ini. Dari saudara Felicia Kantora yang berkata, sebenarnya istilah itu tak perlu pun sebab ianya tetap sama. Dalam amalan sihir, salah satu cara untuk menyihir adalah melalui gambar. Cuma pada zaman teknologi ini, gambar lebih mudah diperolehi melalui alam cyber. Maka sihir cyber itu wujud. Tapi kita berdua bukanlah yang pakar untuk membincangkan tentang topik pada hari ini. Kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, yang pakar, yang lebih arif untuk membincangkan tentang topik sihir cyber pada hari ini. Pasti ada juga dalam kalangan kita yang ragu-ragu wujud ke ada ke orang yang mahu melakukan sihir ini walaupun kita sudah di zaman moden, kan? Betul. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh ajukan di Facebook kami WHI TV3. Kita akan bincangkan selepas ini. Baik. Kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Santau sihir pemisah, sihir pendarahan dan sihir memandulkan antara amalan ilmu hitam yang sering kita dengar. Sihir merupakan ilmu berkaitan perubatan syirik
melalui pertolongan makhluk gaib sama ada syaitan atau jin yang bertujuan untuk menyakiti dan memudaratkan manusia. Meskipun dunia sudah semakin moden, namun amalan syirik seperti sihir dalam kalangan masyarakat kini masih tinggi. Malahan, perbuatan sihir kini telah pun berleluasa menerusi jaringan telekomunikasi. Terbaru, seorang lelaki berusia 23 tahun sedang melakukan aktiviti pemujaan di dalam rumahnya di Pulau Pinang ditahan. Turut dijumpai patung dan lilin serta beberapa gambar pasangan yang dicetak dipercayai bagi ritual pemujaan. Trend sihir ini amat membimbangkan kerana kepercayaan kepada perkara khurafat atau amalan syirik ini boleh mengakibatkan terpesongnya akidah umat Islam. Justru, apakah yang boleh kita lakukan bagi mengelak terkena sihir cyber ini dan adakah jenayah undang-undang sihir ini boleh dilakukan? Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa yang menggambarkan topik kita pada hari ini, sihir cyber. Oleh itu, kita akan bincangkan bersama tetamu kita selepas ini. Betul, dan sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Datuk Seri Ustaz Suhaimi Rozali yang merupakan seorang pendakwah bebas dan pengamal perubatan Islam. Assalamualaikum Datuk Seri Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Datuk Seri Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Datuk Seri Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini untuk bercerita, berkongsi tentang sihir cyber ni. Okey, Hawa, kita boleh mulakan ya? Ya. Datuk Seri Ustaz, sebagai mukadimahnya kan, mungkin Datuk Seri boleh mulakan dengan sihir itu sendiri. Kita semua tahu yang sihir ini bukanlah sesuatu perkara baharu, tetapi sihir cyber pula, terma ini mungkin baru-baru ni sahaja yang kita mula mendengar tentang sihir cyber. Jadi sebagai permulaannya, Datuk Seri Ustaz, mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi tentang sihir cyber ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua pengacara kita pada hari ini dan juga kepada penonton-penonton wanita hari ini ya. Tajuk pada hari ini berkaitan dengan sihir cyber. Jadi sihir cyber ni macam yang kita selalu dengar lah. Kadang-kadang ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Tapi bagi saya, sihir cyber ini dia lebih kepada sihir kontemporari. Maknanya sihir semasa yang ada pada hari ini. Sebab apa yang perlu kita tahu, setiap zaman ini, setiap zaman dia akan ada kita sebut dengan gangguan daripada sihir dan sebagainya mengikut zaman. Kalau macam kita sekarang ni zaman yang mana orang banyak menggunakan internet, orang banyak menggunakan komputer, orang banyak menggunakan ICT lah lebih kurang macam tu. Jadi adakah di zaman yang ada ICT pada hari ini benda-benda sihir itu sudah tidak ada? Jawapannya tidak. Kerana apa? Daripada tadi kita dengar kan, daripada rencana-rencana yang disebut tadi, bahawasanya benda-benda yang macam ini itu dia tetap berlaku dan relevan, akan berlaku sampai hari kiamat mengikut fasa yang disebut dengan zaman yang ada pada hari ini. Maknanya kalau zaman hari ini, zaman teknologi, zaman ICT, zaman komputer, zaman internet, zaman telefon, jadi sihir itu juga boleh dibuat melalui benda-benda yang berlaku tadi. Sebab apa? Pada sihir itu dia ada tiga. Satu, perkara itu adalah perkara luar biasa. Maknanya benda itu macam black magic lah. Yang kedua, melibatkan bantuan jin. Yang ketiganya dia ada peralatan khusus. Jadi peralatan khusus itulah yang macam kata gambar tadi tu. Jadi kalau kita ada kongsi-kongsi gambar dalam Facebook, kita ada kongsi gambar dalam TikTok, kita ada kongsi gambar dalam Instagram, sebenarnya bahaya, tapi disebabkan kerana zaman sekarang kita memerlukan benda tadi. Bayangkan duduk dekat rumah, tambah sekarang kan, kita ada dalam rumah semua, boleh kan kadang-kadang anak-anak pun PDPR pun senang menggunakan internet. Maknanya cabaran kita pada hari ini lagi besar dalam kita berhadapan dengan sihir cyber ini. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab pertama sekali isteri kita bekerja.
Okey, kalau isteri kita tak bekerja, suami kita bekerja. Ya. Kemudian dekat luar sana, kalau kita lihat pada hari ini, orang hari ini walaupun tidak boleh berjumpa, tapi boleh berjumpa dalam alam maya. Betul. Bayangkan kita duduk dalam bilik seorang-seorang. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang, bayangkan. Siapa yang tidur di sebelah kita? Kadang-kadang kita tidur dengan isteri kita, tapi sebelah kita ada telefon. Maknanya, friend-friend kita tu tetap boleh masuk ke dalam rumah kita 24 hours, 24 jam. Betul tak? Ya. Itu saya kata itu belum ambil kira orang menggunakan sihir zaman cyber untuk berniaga. Sekarang ni kan kita nak niaga susah. Banyak orang berniaga semua melalui online. Ya. Bila kita berniaga online, kadang-kadang nak bagi laris jualannya, maka digunakan unsur-unsur sihir tadi. Baik. Jadi kita sebagai orang awam ni kadang-kadang kita tak didedahkan dengan ilmu-ilmu macam ni. Jadi bila tidak didedahkan, dia menjadi satu benda yang sangat-sangat bahaya. Terutama sekali benda yang berkaitan dengan pencarian hidup kita hari ini. Kita lockdown dan sebagainya kan. Jadi apa yang terbaik, yang memudahlah orang mendapatkan sesuatu, melainkan dengan cara menggunakan sihir, disebabkan kerana sihir ini sampai sekarang belum bunuh. Baiklah, harapnya kita dilindungilah daripada perbuatan penganiayaan ini. Baiklah, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Ustaz, tetapi sebelum itu ayuh kita saksikan perkongsian yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Jom kita saksikan. Sihir pemisah dilakukan untuk memisahkan hubungan pasangan suami isteri atau ahli keluarga sehingga wujudnya rasa benci di antara mereka. Syira Jamal, 30 tahun dan suami Zar Abdullah telah menjadi mangsa hasad dengki selama 7 tahun. Sejak daripada awal berkahwin, saya memang dah ada tanda-tanda bermimpi, mimpi-mimpi yang tanda tu kan dengan saya dah mula tak suka suami, rasa panas dengan suami, benci suami sendiri, selalu minta cerai. Saya macam heran apa yang jadi dekat saya kan. Sebab suami saya baik je, tapi saya yang tak kena. Lepas tu saya rasa macam saya ni kena sihir kot, tapi saya macam takkanlah kan benda ni, tak logik lah pula benda ni, tak ada ni. Saya jadi macam tu. Saya sabar je lah. Waktu saya waras macam saya, bila saya tersedar, saya kata apa yang saya buat saya cepat-cepat minta maaf dengan suami, cakap saya salah, macam tu lah. Keadaan Syira menjadi semakin teruk apabila kesihatannya mula terjejas akibat serangan ilmu hitam sejak awal pernikahan mereka. Memang mula tu saya dah ada dapat mimpi lah, mimpi ahli sihir, mimpi binatang buas, mimpi setiap malam tu memang mimpi mengerikan. Dan juga selepas tu saya mula sakit. Saya tak boleh dengar Al-Quran, saya jantung saya dia laju. Saya sakit kepala, saya selalu pening. Lepas tu saya emosional. Saya macam tak boleh berfikir dengan waras sangat. Yang paling teruk saya sakit sampai saya pitam lah, setiap hari saya pitam. Saya masuk ward 3 hari, doktor kata tak jumpa sebab dan juga tak ada jumpa masalah apa-apa. Saya beritahu adik saya di kampung, adik saya minta saya balik ke kampung lah di Sabah untuk cuba rawatan Islam. Dan waktu di situlah saya mengetahui yang saya terkena sihir. Ibu kepada 2 orang cahaya mata ini bersyukur kerana dia dikurniakan pasangan yang sangat sabar dan setia. Selama 7 tahun tu, hubungan saya dengan suami memang agak dingin lah bagi saya lah, sebab saya berlawan setiap hari dengan perasaan saya. Setiap hari saya berlawan dengan perasaan sayang dan juga benci. Setiap hari saya tak suka suami, saya tak suka tengok muka dia. Balik kerja je saya mula marah. Dia pun heran, kenapa sayang ni? Dia cakap, apa pun kan. Dia cakap, dia memang sabar lah. Alhamdulillah dengan saya, dia sangat sabar dengan situasi saya tu. Setelah 2 tahun mendapatkan rawatan, kini dia sudah pulih sepenuhnya.
Baiklah, itu dia perkongsian tadi. Kalau kita lihat, beliau juga kongsikan antara tanda-tandanya kan. Dan pastinya kita juga nak tahu daripada Ustaz apa antara tanda-tanda seseorang itu disihir. Tetapi sebelum tu Ustaz, kita juga nak tahu siapa sebenarnya golongan yang mudah menjadi mangsa kepada amalan sihir ni Ustaz? Okey, macam ni. Kebanyakan sebab saya pengamal perubatan Islam, banyak bila saya berhadapan dengan pesakit-pesakit tu, sebenarnya kadang-kadang mereka tidak perasan bahawa gangguan yang sebab sihir ni kena ingat sihir ni benda yang melibatkan gangguan makhluk halus. Cara gangguan makhluk halus tu masuk melalui dua cara. Satu dalaman, kedua luaran. Okey. Dalaman tu kalau istilah perubatan kita panggil sangka baka. Satu lagi tu istilah sihir itu benda daripada luar masuk dalam badan yang kita panggil sihir. Okey, daripada video yang kita tengok tadi, setiap satu yang pesakit tu ceritakan tadi menunjukkan ada tanda-tanda sihir dalam tubuh badan dia. Bukti apa? Pertama sekali dia susah nak tidur malam, emosi dia stabil, dan yang bahaya tu disebabkan kerana dia bermimpi. Cuba dengar betul-betul dia kata tadi, antara mimpi yang dia mimpi adalah dia mimpi kucing. Kenapa mimpi kucing tu bahaya? Sebab kucing ni salah satu daripada sihir yang namanya sihir pengasih. Kenapa sihir pengasih itu ada kaitan dengan kucing? Sebab misai kucing itulah dijadikan upacara untuk menjadikan seseorang itu jatuh kasih kepada seseorang walaupun kadang-kadang mereka tidak membaca ayat-ayat itu. Allah. Jadi apa yang saya tengok dekat video tadi itu, yang itu adalah tanda-tanda orang ada gangguan. Signal orang ada gangguan ni sebenarnya saya nak beritahu sangat-sangat mudah. 3 benda je tengok. Pertama, tengok dekat kepala kita. Apa yang ada dekat kepala? 3 benda. Pertama, susah tidur malam. Tidur jaga-jaga. Tidur dialami oleh mimpi. Bila ada 3 benda ini, maknanya gelombang dalam tubuh badan kita terbuka menjadi sebab kepada benda halus tu boleh masuk dalam tubuh badan kita. Saya nak tanyalah kepada Uyainah ataupun pada Hawa. Ya, Datuk Seri. Telefon buka ke tutup? Tutup. Internet buka ke tutup? Buka. Ya. Ini juga salah satu benda yang saya nak sebut bahawasanya benda halus ini dia bergerak melalui gelombang. Gelombang-gelombang, sebab itu kalau dalam Islam dia ajak kepada kita cara bila kita nak tidur, benda-benda yang melibatkan gelombang kan, macam radio apa semua dia suruh kita tutup. Tapi kita ini dalam masyarakat, kita takkan boleh tidur kalau telefon tak duduk di sebelah kita. Betul tak? Betul. Sebab kerja lagi kan. Alarm clock lagi. Jadi apa yang menjadi masalahnya, kita macam saya kata tadi, kita tak boleh lari daripada teknologi. Teknologi adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Tapi dimensi benda halus tu, dia lagi advance daripada kita. Kita jangan ingat, jin ataupun gangguan makhluk halus yang ada pada hari ini itu adalah jin macam Ahmad Al-Bab. Faham tak? Jin sekarang ni adalah jin educated. Jin yang dia pun berinternet macam kita. Bahkan internet tu adalah gelombang dia. Saya nak kongsi satu kisah. Semalam ada seorang sahabat saya, dia minta tolong berkaitan dengan kakak dia yang kena pukau. Pukau salah satu daripada sihir juga. Habis dekat 100,000 juga habis. Lepas daripada itu, dia ada hantar kepada saya satu rakaman suara perbualan telefon. Maknanya lelaki tadi yang pukau perempuan tadi, maka adalah interaksi, komunikasi di antara 2 orang tadi. Yang peliknya, suara perempuan itu jelas. Tapi suara lelaki ni, dia macam suara yang sangat menakutkan.
Dia macam suara binatang yang kita tak faham bahasa dia. Dia cerita macam gambar-gambar alien. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak understand video tu. Tapi nak bagi tahu bila orang tanya kepada saya, sebab itu benda halus ni boleh dikesan, boleh ditangkap melalui gelombang. Gelombang tu maknanya contoh takat gambar. Ya. Kadang-kadang kalau kita ambil gambar, kenapa di belakang tu ada orang lain? Sebab dekat gambar tu dia ada flash. Flash tu dia cahaya. Cahaya itulah yang dapat menangkap benda halus. Begitulah juga dengan suara tadi. Jadi, ada satu kaedah untuk kita mengesan orang yang ada gangguan itu. Sebab itu orang dulu-dulu bila dia nak buat rawatan, dia minta gambar. Kenapa dia minta gambar? Sebab bila flash tu bila dia tangkap, dia boleh nampak benda yang ada di sebaliknya. Kalau kita orang biasa tak boleh nampak lah. Jadi itu yang saya katakan bahawasanya walaupun dunia hari ini maju, tapi kita tetap gambar. Cuma gambar dulu tu gambar skeping kan. Sekarang ni gambar dalam internet. Tapi itu bahaya ataupun tidak? Sangat bahaya. Orang boleh pering keluar, kemudian orang boleh tuju sihir. Sihir itu kita berada sejauh mana pun dia akan sampai. Tapi ini kes lah. Ada kadang-kadang dia pergi luar negeri, sihir tu dia jadi terbatal. Dia balik negeri, sihir tu kena balik. Contoh, dia pergi luar negeri, katakan dia pergi Mekah ke pergi Menang kan. Dia tak sakit. Dia balik sahaja ke negeri dia sakit. Okey. Tak boleh. Itu maknanya jin antarabangsa. Wow. Saya pernah satu kes tau, saya rawat. Yang ini saya kesian. Kebetulan dia seorang datuk duduk di area di sebelah Ampang. Dia punya kes sangat luar biasa. Apa dia? Dia kahwin dengan isteri dia. Isteri dia ini tak boleh keluar rumah. Bila isteri dia keluar rumah, dia akan pensan automatik. Memang tak sedar diri. Jadi macam koma. Bawalah pergi mana pun dia tak akan sedar. Masuk balik dalam rumah, dia akan sedap balik. Ini dipanggil sihir paku. Sihir paku ni maknanya sihir pasak. Dia pasak dekat rumah dia, menyebabkan orang tak boleh keluar rumah. Okey. Semuanya sebenarnya adalah berpunca daripada dengki. Okey. Jadi, hari ni kaya, hari ni cantik, hari ni ada benda lebih sikit kan? Kita mesti tunjuk dekat orang. Tensi nak tayang. Itu masalah. Betul, Datuk Seri Ustaz. Saya kira macam apa yang Datuk Seri katakan tadi, selagi mana rasa dengki, iri hati ini ada dalam diri manusia, selagi itulah isu berkaitan dengan sihir ini takkan pernah habis. Dan sekarang kita faham yang sebenarnya sihir ini boleh berlaku disebabkan oleh gelombang. Dan kalau Ustaz, Datuk Seri Ustaz boleh kongsikan juga, ramai dalam kalangan mereka yang terkenal khususnya, gambar mereka berada di mana-mana sahaja. Dan adakah gambar penuh ini seboleh-bolehnya kita elakkan daripada kita upload ataupun muat naik di media sosial, dan bagaimana pula dengan mereka yang gambarnya ada di mana-mana sahaja? Datuk Seri Ustaz, mungkin boleh dikongsikan. Okey, sebaik-baiknya kalau gambar ni yang penting adalah kawasan muka. Jadi biasanya orang kalau pose gambar dia akan pose muka sebab muka melambangkan kecantikan. Dan di muka itu yang paling penting sebenarnya adalah mata kita. Sebab benda halus tu boleh masuk melalui ain. Yang selalu kita dengar penyakit ain, penyakit mata. Jadi mana ada orang takat gambar dia tutup mata? Tak ada. Jadi salah satu kaedah yang kadang-kadang kita nak elakkan, itu baiknya kalau orang pakai cermin mata. Pakai cermin mata, kalau dia hantar gambar, biasanya orang yang pakai cermin mata ni sihir susah nak masuk sebab dia ada pantulan cahaya macam cermin. Kalau contact lens Ustaz, tanya pula. Kalau contact lens pun boleh sebab dia konsep dipanggil konsep kaca. Okey. Cuma kalau dapat kita nak tambah nilai sebab contact lens ataupun cermin kita pakai ni, ini alat. Alat. Kita nak tambah nilai, kalau kita orang Islam, kita baca bismillah saja. Baik. Baca bismillahirrahmanirrahim. Paling baik dia, kita nak pakai, kita baca bismillah. Kemudian bila kita nak buang cermin mata kita tu, kita baca bismillah, kita tiup. Bismillah tiup.
Sebab apa tau? Sebab saya kata tadi, bila kita pergi ke satu-satu tempat, benda yang melibatkan cermin ni, benda tu tak boleh masuk melalui cermin kita. Tapi benda tu ada pada cermin ni. Okey. Jadi kebanyakan daripada kita kadang-kadang dia tidak merawat cermin dia. Merawat tu dalam arti kata benda halus tu akan berada di cermin kita sebab dia akan berada pada alat. Macam kita dengar contoh video tadi kan, bila dia buat pemujaan, kenapa dia buat pemujaan itu kadang-kadang nampak macam ada api. Sebab api itu sifat benda halus ni, dia tak boleh berdiri sendiri. Faham tak? Cuba tengok api. Boleh tak api tu dia nak menyala sendiri? Tak boleh. Mesti atas kayu, mesti atas kertas. Macam tu juga yang kalau kita istilahkan hantu kan, kalau dia kacau kita, dia bagi kita takut dulu. Maknanya dia bagi langsir dekat tingkap itu tu bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab sifat jin tu dia menumpang. Dia menumpang. Jadi kalau cara yang berkaitan dengan api itu biasanya jin itu adalah jin-jin yang bukan Islam dan jin-jin Islam. Baik. Ustaz, pastinya kita semua mahu dilindungi daripada perbuatan sihir dan ilmu hitam ni. Boleh Ustaz kongsikan kepada kita semua apa amalan yang boleh kita lakukan? Semoga kita semua dilindungi Ustaz. Doa-doanya, amalan-amalannya. Silakan Ustaz. Saya punya prinsip hidup mudah aja. Jaga Allah, Allah jaga kita. Apa maksud jaga Allah, Allah jaga kita? Mudah saja. Amalkan satu doa yang paling ringkas, iaitu Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Apa makna dia tahu? Bismillahi maknanya dengan nama Allah. Allahu Akbar itu kita tunaikan sembahyang. Selesai. Kemudian satu lagi tips yang guru saya ajar dalam sembahyang, jangan lupa membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Amalkan. Amalkan surah Al-Falaq, amalkan surah An-Nas. Sebab apa? Kita baca dalam sembahyang itu lebih memberi kesan. Ada orang ajar kita baca lepas sembahyang. Lepas sembahyang baca Al-Falaq, baca An-Nas, kita baca Al-Fatihah kan, minta Allah lindung. Tapi guru saya ajak lebih baik baca dalam sembahyang, takut kita lupa di luar daripada sembahyang. Itu tip yang paling. Wow. Baik, Datuk Seri Ustaz, saya kira banyak yang Datuk Seri Ustaz sudah berikan penjelasan dan juga cara tentang bagaimana kita boleh mengelak daripada terkena sihir, terutamanya sihir cyber yang sedang berlaluasa sekarang ini. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Ustaz Suhaimi Rozali yang merupakan pendakwah bebas dan pengamal perubatan Islam di atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Datuk Seri Ustaz. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. Wow, Howard, saya kira kan topik pada hari ini bukan sahaja merisaukan, menakutkan, tetapi juga boleh dijadikan iktibar untuk kita semua. Terutamanya kita yang selalu muat naik gambar di media sosial dan sebagainya supaya lebih berhati-hati selepas ini. Ya, pastinya. Apa yang penting kita, seperti Ustaz nasihatkan tadi, kita jaga Allah, kita lakukan amal ibadah. InsyaAllah semoga kita dilindungi. Baiklah, kita di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan masih lagi ada pelbagai yang kami nak kongsikan dengan anda. Pertamanya adalah berkenaan dengan Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan video ini. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Okey, baik Hawa. Sebenarnya kan hari ini juga kita ada bersama dengan dua orang lagi tetamu untuk mempromosikan drama terbaru yang sedang ditayangkan di TV3 sekarang ni. Sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Fauziah Oji Ahmad Daud dan juga Fikri Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Wah, Uyaina, kita bersama dengan pelakon-pelakon hebat hari ini. Saya pun dengan Uyaina, pelakon hebat juga ni. Kak Oji, apa khabar Kak Oji? Sihat? Alhamdulillah sihat.
Fikri okey Fikri? Fikri apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, pertama sekali kami nak ucapkan tahniah di atas drama Ayahanda ini. Dengar cerita penerimaan oleh penonton juga sangat-sangat menggalakkan. Okey, sebagai permulaannya kan, mungkin Kak Oji lah kita minta untuk ceritakan sedikit sinopsis berkenaan dengan Ayahanda ni. Silakan. Seorang imam yang begitu, seorang ayah, tokoh seorang ayah yang begitu menyayangi pegangan Islamnya. Dia begitu kuat rohani dia dengan... Dengar tak? Dengar Kak Oji. Okay. Begitu kuat rohani dia. Dia menyadari hubungan manusia ni harus ada hubungan rohani dan hubungan sosial yang berlandaskan Islam. Itu yang saya ada menyatakan bahawa cerita ini merupakan cerita Melayu, adab Melayu, pegangan Islam. Dan penggemar novel ini juga memainkan peranan penting untuk melonjakkan rating. On top of that, ketokohan Ayahanda itu dia cuba menjadi seorang yang perfect, tapi sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna. Kerana banyak kemelut yang berlaku kan di dalam keluarganya sendiri. Ya. Yang mungkin dia menyedari tetapi dia deny. Ya. Aha. Baik, Fikri, digandingkan bersama pelakon-pelakon hebat dalam drama Ayahanda ini, apa antara cabaran-cabaran dan keistimewaannya bergandingan dengan mereka? Keistimewaannya bagi saya adalah saya sangat excited untuk projek kali ini sebab salah satunya sebab cerita itu sendiri dah seronok, dan bila saya diberi tahu bahawa antara barisan pelakonnya adalah Abang Jalil Hamid, Kak Oji Ahmad Daud, saya rasa sangat teruja sebab bila saya scene dengan diorang tu, bila kita bekerja sekali tu, satu adalah knowledge sharing daripada diorang yang saya percaya susah nak dapat. Dan kedua paling susahnya adalah saya rasa bila saya berlakon dengan diorang tu, saya lupa saya tengah acting sebab saya tengok acting diorang sangat superb. Ya. Dan Fikri pun orang kata selebriti ataupun pelakon yang semakin naik sekarang ini, sangat-sangat bertuah dapat digandingkan dengan legend kan Fikri. Okey, legend. Untuk Kak Oji sendiri kan Kak Oji, kita sebenarnya dari dahulu hingga kini seringkali disajikan dengan karya-karya seorang Fauziah Ahmad Daud. Dan untuk Ayahanda ini, apa sebenarnya kelainan yang dibawa oleh Kak Oji untuk menjayakan dan menghidupkan watak ni? Untuk saya mengenali Noria, ianya saya mengambil masa kerana saya tidak ada reference, saya tidak ada rujukan. Terus terang saya tidak membaca novelnya. Jadi saya mengambil inisiatif, saya membaca skrip itu sebanyak 20 kali. Wow. Untuk memasuki di dalam jiwa Noria, fahaman Noria, minda Noria, nafas Noria. Ya. Itu cara saya ya. Untuk saya melahirkan Noria yang begitu jujur dan memanusiakan watak Noria ni. Dan saya melihat banyak Noria di dunia ini. Noria yang ini, dia melihat syurga dia hanya suami dia je sampai dia hilang suara dia. Suara di sini yang saya nyatakan adalah dia lupa hak dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri. Wow. Berpandukan ketaatan dia sangat kepada suami itu. Kalau boleh dia takut anak-anak ni masuk neraka sampai dia cakap, Jis, minta maaf kat Ada Jis, jangan cakap kat ayah kau. Dia cukup takut. So kalau melihat daripada lapisan yang lain, dia ingin bersatu bersama suami dan anak-anaknya di syurga Allah. Begitu delicate watak ini bagi saya. Fauziah Ahmad Daud lain lah kan. Betul tu. That is the beauty of Noria, dan dia hilang bila dia memasuki di dalam ruang nyanyuk dia. I thought that was a very critical and challenging scenes for me, because saya kena menutupi dunia luar untuk memasuki di dalam dunia Noria itu. Wow, hebat. Dan saya tidak pernah diberi watak yang sebegini, cabaran yang sebegini, dan ini amat merangsang indah saya sebagai seorang aktor. Dengar apa yang Kak Oji cerita tu pun rasanya tak sabar-sabar nak menonton. Dan kalau Fikri boleh kongsikan, selain daripada Jalil Hamid, Fauziah Ahmad Daud, Hairi Safwan, Fikri Ibrahim sendiri dan Rita Nadira, siapa sebenarnya pengarah
yang menjayakan drama ini bukan sahaja dari segi sudut lakonan, tetapi kalau kita lihat dari segi sudut sinematografinya pun sangat-sangat cantik. Silakan Fikri. Apa sekali tadi saya bilang? Pengarah. Apa dia? Pengarah Fikri. Okey, pengarah. Sorry, tadi saya baru log in balik. Okey, tak apa. So, jadi siapa pengarah yang menjayakan drama ni? Pengarah yang menjayakan drama ni lah Datuk Ahmad Tamimi Siregar. First time saya bekerja dengan beliau. Okey. Dan kali ini pengalamannya agak berbeza sedikit. Dan berbeza banyak bila kita main dengan orang lama ni. Mainan dalamnya lebih kuat. Kan? Bukan setakat kita faham skrip, kita perlu hadam skrip. Betul. Kata kan. Saya sangat suka projek ni dan saya looking forward nak tengok episod-episod akan datang. Dan ya, itulah saya bercakap. Sebab saya tak dengar soalan sangat tadi. Saya hilang sekarang. Baik, Kak Uji, kongsikan kepada penonton-penonton kita di WHI kenapa mereka perlu saksikan drama Ayahanda yang sedang ditayangkan ni, Kak Uji? Kerana banyak ilmu yang kita akan dapati melalui drama ini. Naskah ini sangat-sangat hebat yang menceritakan sebenar-benarnya tentang kehidupan kita orang Melayu. Dan kalau kita melihat era sekarang, perkara-perkara ini ketutupan. Kehidupan kita berada kepada landasan yang betul. Not every family has a story. Betul. The whole world. It doesn't matter what is your skin tone, what is your religion, what is your belief. Everyone has a story. But this story depicts from a true story. Okay? Ianya adalah sebuah kisah benar si penulis itu sendiri. Bagaimana dia berhadapan dengan kemelut hubungan dia dengan ayahnya, dengan adik-beradiknya, dengan ibunya. And penulisannya itu berjaya menarik kita di dalam perjalanan emosi penulis. So, memandangkan kita yang memang mendambakan dan mendahagakan untuk melihat drama yang bermutu, cerita yang bermutu. Everyone should watch Ayahanda. Saya tak pun saya akan mempromosikan bahawa everyone should watch Ayahanda. Kerana mesej yang nak disampaikan tu sangat-sangat bagus. Dan terakhir sekali, Fikri Ibrahim mungkin boleh dikongsikan. Bila drama ni, pukul berapa, hari apa, mungkin penonton semua nak tahu ni Fikri. Okey, drama Ayahanda sudah masuk episod ketiga hari ini. Jam 9 malam di TV3 bermula hari Rabu sampailah hari Sabtu. Jadi play juga tengok dekat Tonton dan platform yang lain. Baiklah, terima kasih kepada Fikri dan juga Kak Uji kerana bersama WHI pada tengah hari ini. Dan semoga saya dapat peluang untuk bekerjasama dengan legend-legend hebat seperti Kak Uji dan juga Abang Jalil Hamid kita, insyaAllah. Jaga diri ya, Kak Uji. Stay safe. Assalamualaikum. Bye Fikri. Waalaikumsalam. Bye. Wow, itu dia tadi. Hawa, Ayahanda. Dengar tajuk dia pun sebenarnya dah membuatkan kita tertarik untuk menonton drama ni. Betul, berdasarkan kisah benar, diadaptasi daripada novel dan jalan penceritaannya itu pastinya memberi kita ilmu dan sama-sama kita pelajari tentang masyarakat. Baiklah, kita di WHI nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan sudah tak sedar dah sejam pun kami bersiaran dan berkenaan dengan topik sihir cyber pada hari ini, Hawa. Saya kira banyak sebenarnya ilmu yang boleh kita jadikan sebagai tauladan dan sempadan buat kita sebagai umat Islam. Jangan pernah sesekali kita mensyirikkan Allah yang Maha Satu. Ya, bersyukurlah dan semoga kita dilindungi daripada perbuatan-perbuatan keji, insya-Allah. Baiklah, esok di WHI pada hari
baik Jumaat, pastinya kita akan membawakan topik hikayat perkahwinan dan pada hari esok kita akan bincangkan tentang bergantung pada pasangan ataupun berdiri di atas kaki sendiri. Yang mana satu ataupun sebenarnya perlu keseimbangan di antara kedua ini. Kepada anda, jangan lupa saksikan WSHI esok pada pukul 12 tengah hari. Untuk hari ini, saya dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Sampai berjumpa lagi. Bye. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.